Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بالدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah. Hakikat himpunan kita adalah amal. Walaupun majlis rancang untuk duduk di sini ada kisah perjuangan baginda Nabi dalam perjalanan agung al-Isra wal Mi'raj. Kita tak tahu kita mana. Tapi hakikatnya setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita, taufik Allah. Tuan-tuan kita semua sibuk datang. Ada orang tak sibuk dalam dunia. Tanyalah orang yang dengar tak apa, pun sibuk. Sebab sibuk dengar. Kesibukan yang sedang kita lalui tiba-tiba dia akan berakhir. Tak ada siapa boleh tahan kematian datang. Sebab itu makna dan maksud majlis yang kita buat ni sebenarnya pause sekejap. Dengan segala kesibukan kita, dengan membawa hati kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tazkirah dan peringatan-peringatan. Yang saya muliakan VIP Dev hormat, minta maaf tak dapat celebration. Saya minta maaf. Masya-Allah. Pegawai-pegawai di weekend yang kami orang awam kalau nampak uniform cuma takut silap parking naya. Nak buka kedai niaga pun risau. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, apapun kita, di mana pun kita, sebagai apa pun kita, hakikat kita ni semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu detik dan masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kita semua akan meninggal dunia dan kita akan tinggalkan apa yang kita buat. Jadi sebab itu insya-Allah pagi ini kita akan muzakarah. Ini kita muzakarah tuan-tuan. Saya risau kalau saya cakap saja tanpa soal jawab ni dah kali saya dia sampai lagi mana. Tuan-tuan sampai juga Sidratul Muntaha. Night journey. Tajuk kita hari ini Beyond Signs of the Night Journey. Saya minta maaf mungkin apa yang saya nak ceritakan pada pagi ni satu benda yang mungkin di kalangan tuan-tuan yang duk dengar dah ceramah Isra wal Mi'raj daripada kecil sampai dah. Mungkin hal yang saya nak cerita ni mungkin kena pertama tuan-tuan tadi. Bukan sebab apa? Sebab kajian-kajian berkenaan keajaiban mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanglah berlaku semenjak ratusan tahun dulu. Tapi cuma kerana media sosial yang dulu tak dahsyat macam belah, yang dulu media sosial tak adalah expose macam belah, menyebabkan dulu mungkin kurang sikit apa yang kita tahu daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
diutuskan untuk memahamkan seluruh umat bahawa maksud kehidupan dia adalah akhirat. Seluruh Nabi daripada Nabi Adam sampailah Nabi yang terakhir Rasulullah SAW yang diutuskan. Jumlah para Nabi yang dicatat oleh para ulama sekitar 124 orang. Daripada 124 ribu orang Nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah turunkan di antara mereka ada yang Allah bagi kitab, ada yang Allah bagi suruh. Nabi Adam AS yang pertama Allah cipta di syurga. Kemudian apa yang saya nak cerita daripada mula dia saling berkaitan perjalanan dia dalam perjalanan malamnya Nabi SAW. Sebelum kita cerita yang mana berlaku pada hari Nabi di Isra wal Mi'raj, kita patah balik sekitar 7,000 tahun belakang. Betul, kita dengan Nabi Adam bukan jauh mana pun. Walaupun dalam kajian saintifik mengatakan bahawa dunia ini telah diciptakan jutaan tahun yang lepas daripada segala kajian-kajian batuan yang wujud, akan tetapi kewujudan penciptaan manusia di atas muka bumi ini hanya sekitar 7,000 tahun. Dan Nabi Adam AS Allah perintahkan baginda turun ke muka bumi. Masa itu tak sama-sama. Hanya baginda Adam AS bersama Sayyidatuna Hawa yang akhirnya hadir daripada keturunan mereka cucu-cucu. Maka Nabi Adam tak ada apa-apa kitab ataupun suhuf yang Allah turunkan pada baginda untuk didakwakan, melainkan hanyalah segala kekuasaan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Syariat, pentauhidan, akidah, ini yang diajar oleh Nabi Adam. Wafat Nabi Adam, Allah ganti Nabi yang nombor 2. Siapa dia Nabi yang nombor 2? Nabi Syekh AS, anak kepada Nabi Adam. Nama baginda ialah Syekh AS. Zaman ni orang dah ramai, umat dah ramai, terpecah pada 2 golongan. Golongan yang taat bersama Nabi Syekh, golongan yang ingkar bersama Qabil laknatullah alaih. Nama Qabil Allah tak sebut dalam Quran. Nama Qabil disebut dalam riwayat Israeliyah, tapi tak ada masalah. Kita tak goncang dan gugat akidah kalau kita namakan Qabil, Habil, walaupun benda yang Nabi tak sebut dalam hadis, Allah tak sebut dalam Quran. Daripada kecil kita dengar cerita Qabil, Habil. Qabil bunuh adik dia, kemudian bawa diri dia dan kaum keluarga dia, isteri dia lari dan akhirnya bentuk penempatan yang menjauhi Nabi Adam AS. Maka zaman tu wujud 2 golongan. Golongan pertama ialah golongan Nabi Syekh yang beriman pada Allah, taat pada Allah. Golongan kedua, golongan Qabil yang masih beriman pada Allah, mengaku Allah Tuhan, tetapi mereka ialah orang yang tak beramal dengan keimanan mereka. Dua-dua ada zaman. Ada orang beriman dan taat, ada orang beriman tapi tak taat. Ada. Dia beriman, tapi jangan tanya bila sembahyang. Dia beriman, tak pernah pegang Quran. Dia beriman, jangan tanya puasa Ramadan. Dia beriman, tapi tak pernah peduli sunnah dan perintah Allah. Betul? Untuk Nabi Syekh, Allah bagi 50 suhuf. 50 suhuf untuk Nabi Syekh dakwahkan kepada umat dia agar kembali kepada Allah. Wafat Nabi Syekh diganti oleh anak dia Anwas. Anwas punya Nabi, tapi ketua Hazm. Anwas wafat ganti Qin'an. Qin'an wafat ganti Muhallalan. Muhallalan ialah lelaki pertama, penguasa pertama yang telah membentuk kerajaan pertama dalam dunia, negara pertama dalam dunia. Tuan-tuan, negara apa negara pertama dalam dunia? Malaysia. Negara pertama dalam dunia masuk dalam Quran. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل هاروت وماروت
Allah sebut ada satu negara dalam ayat yang saya baca tadi, yang mana dua malaikat diturunkan kepada negara itu namanya Babil, ataupun dalam bahasa Yunani Babylon. Negara pertama dunia bermula di center of the Iraq. Babil yang berada di Iraq, Babylon itu kota pertama dalam dunia, yang mana di situlah tempat kelahiran ramai Nabi, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhallala telah membentuk satu negara yang pertama dalam dunia, Babylon. Muhallala wafat, ganti dengan anak dia Yarid. Yarid meninggal, ganti dengan anak dia Enoch. Allah sebut dalam Quran nama ni, tetapi bukan Enoch, tapi sebagai Idris alaihissalam. Itu Nabi nombor 3. Nabi Syekh wafat, Allah ganti Nabi Idris alaihissalam. Nabi Syekh Allah bagi 50 suhuf, Nabi Idris Allah bagi 30 suhuf. Zaman jauh lah, Syekh wafat, manusia mula untuk kufur kepada Allah. Dan Nabi Idris ialah Nabi pertama yang akan pedang berjuang dengan Allah. Sebelum Nabi Idris, tak ada Nabi yang diperintah untuk berjuang dengan Allah angkat pedang. Tuan-tuan, saya harap dapat ikut flow perjalanan saya nak cerita ni. Sebab apa yang saya akan cerita daripada zaman Nabi Adam ni akan membawa kepada perjalanan malam Rasulullah SAW pada Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, Nabi Idris alaihissalam meninggal dunia, diganti anak dia Lamik, bukan Nabi. Lamik meninggal, ganti Matulsah, bukan Nabi. Matulsah meninggal, diganti oleh anak dia Nuh alaihissalam, bukan Nabi. Zaman Nabi Nuh, manusia kafir, manusia meninggalkan agama. Nabi Nuh seolah-olah bermula dakwah yang baru. Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia kepada Allah. Manusia tutup telinga mereka, memalingkan wajah-wajah mereka, menyesatkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tak berputus asa. Allah cerita dalam Quran, Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun. Lailan wa nahara, malam siang, illa firara. Apakah mereka dengar? Tak. Kita lagi. Nabi Nuh alaihissalam, Allah bagi kitab, dah. Allah bagi suhuf, dah. Habis itu Nabi Nuh telah menyambung wasiat wasilah perjuangan dakwah Nabi-Nabi yang dulu. Sehinggalah Nabi yang seterusnya hadir. Saya pendekkan cerita lahir Nabi Ibrahim di Babylon. Allah bagi Nabi Ibrahim 10 suhuf. Wafat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Belah Nabi Ya'qub, turun Nabi-Nabi Bani Israel. Akhirnya Allah bangunkan, utuskan Musa alaihissalam. Allah bagi Nabi Musa special. Hanya dia Nabi yang ada 2 benda. Satu-satunya Nabi yang Allah bagi 2 benda. Yang pertama, Allah bagi 10 suhuf. Yang kedua, Allah bagi Taurat. Satu-satunya Nabi yang suhuf pun Allah bagi, Taurat pun Allah bagi. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa Nabi Musa dia tak bercakap dengan sempurna. Allah angkat bersama dia Nabi Harun alaihissalam. Dua-dua Nabi ini mendakwahkan satu golongan manusia yang mana manusia yang teruk yang pernah hidup dalam sejarah dulu. Allah awal Fir'aun sampai hari ini nak tunjuk kepada kita semua, inilah lelaki yang mencabar Allah, mengangkat dirinya sebagai Tuhan sampai kiamat Allah kekal dia. Nabi Musa diutuskan dakwah kepada manusia yang teruk. Wafat Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala nanti akan seterusnya Nabi Daud alaihissalam. Allah tak bagi suhuf, Allah bagi satu kitab. Apa dia? Zabur. Wafat Nabi Daud, dipendekkan cerita, Allah angkat Nabi yang seterusnya Isa alaihissalam. Allah tak bagi dia suhuf, Allah bagi kitab. Apa dia? Injil. Wafat Nabi Isa 600 tahun, Allah angkat Rasul yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak bagi suhuf, Allah bagi Al-Quran. Maka berapa ni suhuf ni? Soalan cepu cemas. Dia cepu tapi cemas. Berapa suhuf? 100.
50 Nabi Syekh, 30 Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa. Total 100 suhuf. Kitab Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jumlah semua suhuf dan kitab yang Allah turunkan kepada manusia, jumlahnya 100 suhuf, 4 kitab. Allah sebut dalam Quran satu khulasah, satu keadaan. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kita semua hafal ayat ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah berkata, bahkan bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan kalian tetap melebih-lebihkan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu kan lebih baik dan kekal. Inna hadza fi as-suhufil ula. Bukankah suhuf-suhuf yang telah dulu telah cerita, Allah telah ulang-ulang dalam suhuf-suhuf yang awal dulu berkenaan perkara bahaya dunia dan pentingnya negeri akhirat. Dalam suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Seluruh anbiya telah meninggalkan dunia bersama dengan kaum mereka. Allah lahirkan kita semua di tebing-tebing kiamat. Kita berada di tebing-tebing kiamat, yang mana takkan ada lagi Nabi diutuskan kepada kita. Walaupun orang, minta maaf tuan-tuan, walaupun umat ni berzina dalam masjid, walaupun umat ni berzina berleluasa, ambil video, tayang ke seluruh dunia yang beritahu yang berzina, tuan-tuan, Nabi takkan diutuskan lagi umat. Dan inilah umat yang mengganas satu bebanan yang cukup berat daripada bebanan yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, 63 tahun hayat Nabi, 23 tahun dakwah Nabi, tapi makna dan maksud dakwah Nabi ialah sehingga bayi yang terakhir lahir, bayi itu mengenal siapa Allah. Macam mana tu? Kan Nabi dah wafat. Tanggungjawab memperkenalkan umat ini kepada Allah adalah bau kita semua. Sebab itu malam Al-Isra wal Mi'raj, itulah malam pertengahan di antara dakwah Rasulullah. Sebelum Allah hadiahkan malam itu, Allah telah lalukan segala mujahadah dan sampaian dalam kehidupan Nabi. Bermula Nabi lahir, Nabi tak pernah tengok bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan mak Nabi sekitar 2 tahun, Allah ambil mak Nabi. Nabi duduk dengan atuk Nabi, umur Nabi 8 tahun, Allah ambil atuk Nabi. Nabi duduk dengan Abu Talib sehinggalah Nabi bernikah. Abu Talib menjaga Nabi, lebih cinta dia kepada Nabi daripada anak-anak dia, meletakkan segala kecintaan dan kasih sayang dia pada Nabi, sehingga Nabi telah menerima wahyu menjadi Rasul. Abu Talib masih mempertahankan Nabi walaupun Abu Talib tak beriman. Abu Talib tak ikut agama Islam, tetapi segala apa yang anak saudara dia nak, segala keadaan pertahanan diberikan kepada anak saudara dia. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Kalau Nabi keluar berdakwah di luar, Abu Talib ialah security Rasulullah. Kalau Nabi sedih balik rumah kerana keadaan umat yang telah menyusahkan Nabi, yang menenangkan Nabi dalam rumah Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan, tahun itu Amul Huzun, tahun ke-11 kenabian. Setelah Nabi selesai diboikot di lembah Abu Talib 3 tahun. 3 tahun Nabi di lembah Abu Talib, dipulaukan, tak ada makan, tak ada minum, tak ada jual beli dengan Nabi. Diceritakan para sahabat, Maulana Zakaria sebut dalam Fadail A'mal, kami berada di lembah Abu Talib 3 tahun, tak ada makanan, sehingga kan kami terpaksa makan daun-daun kering, pecah bibir-bibir kami. Kami tak ada makanan, sehingga kami nak buang air, sehingga najis-najis kami seperti mana najis-najis kambing. Keadaan kami teruk, pemulauan menyebabkan Abu Talib jatuh sakit. Nabi SAW melihat Sayyidatina Khadijah pun makin lemah, dan sehingga Allah Ta'ala telah keluarkan Nabi daripada mujahadah manusia. Tuan-tuan, lepas selesai perpulauan, apakah selesai ujian? Tak.
bila nak selesai ujian ni? Saya dan tuan-tuan, kita semua yang main, walaupun uniform sama, tapi ujian tak sama. Walaupun main senyum-senyum yang tak ada masalah, tak ada siapa tahu apa yang berlaku dalam genggaman jiwa. Tak ada siapa tahu. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah bini, masalah duit, masalah hutang, tak ada siapa tahu. Mungkin hak tahu rapat cerita. Tapi hakikatnya ujian takkan pernah berakhir sehinggalah kita masuk dalam kubur. Walaupun ujian kita rasa selesai, alhamdulillah, settle, tunggu mai hak lain pak. Selagi mana kita tak mati, selagi itu ujian tak mati. Sebab itu kita kena sedar, kita kena doa. Ya Allah, panjangkan umur usaha ini, ya Allah. Allah sedar kita minta Allah. Kita sedang minta sehari lagi untuk dipanjangkan umur. Maknanya kita sedang minta sehari lagi nak diuji oleh Allah. Kita sedang minta sehari lagi nak teriak. Kita sedang minta sehari lagi nak nangis. Bukan, kita sedang minta pakej kehidupan. Pakej kehidupan itu gelap sebenarnya punya hari. Pakej kehidupan bersama dengan ujian dan kesakitan. Suatu pada hari berlalu pada kehidupan Nabi, mereka ujian. Tapi Nabi tak stres, tension ke kita. Kita sikit-sikit benda nak borok, sikit-sikit benda nak tension, stres, sikit-sikit benda jadi punca kemarahan kita, sikit-sikit benda nak marah, sikit-sikit benda tak puas hati, balik rumah, stres, isteri raja, suami raja, balik rumah, anak kecil, balik pada taska, berak lah kampus, pergi kat mak, pegang punggung, mak, ya. Mak kata aku bagi manja pernah bila tak ayah main kat ayah. Ya. Ayah kena ayah pernah dari 3-4 gerai dah. Pening malam, lang lah. Hampir kat mak. Pergi kat mak dia. Budak tu pergi kat mak, pergi kat ayah, berkembatu mungkukkan tai. Tai pun jadi masalah. Hari cuti raya Cina, ingat boleh guna lagi lambat sikit. Selalu penat balik rumah. Masing-masing kerja, isteri, suami, bukan zaman dulu, zaman ujian. Suami, isteri, semua keluar kerja. Balik pergi kerja, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Kerja bayar hutang tak boleh. Inilah umat ni. Termasuklah cakap ni sama. Kerja mana, dapat duit, bayar hutang. Dapat duit, bayar hutang. Sampai meninggal. Kadang-kadang keadaan yang membebankan, menimpa kita, membuatkan hati kita bergoncang oleh ujian. Allah tunjukkan jalan melalui kehidupan Rasulullah SAW yang tak pernah berhenti air mata Nabi. Baru lepas lap air mata, tak kering lagi, Allah bagi lagi ujian. Nangis balik dengan Nabi kita. Setelah wafatan Abu Talib, belum selesai lagi Nabi dengan tangisan kesedihan, Allah wafatkan pula Sayyidatina Khadijah tahun yang sama. Tahun yang sama wafatan 2 orang ahli keluarga Nabi. Luka hati Nabi SAW kerana kesedihan. Nabi manusia macam kita. Nabi bukan malaikat, tuan. Nabi ada perasaan. Kalau kena pukul, Nabi sakit. Kalau kena hina, caci, Nabi sedih. Hadir kematian, Nabi menangis. Itulah Rasulullah, manusia macam kita. Ada perasaan macam kita. Sebab Nabi tengok orang Quraisy makin menentang Nabi. Sebab Abu Talib tak ada untuk pertahankan Nabi. Abu Talib tak ada lagi dah untuk menjadi pembela Nabi. Nabi tengok Taif. Pun orang Taif terima dakwah. Nabi pergi Taif. Sampai Taif, Nabi duduk di Taif 8 hari. Nabi berdakwah di Taif 8 hari. Nabi jumpa pemuka Taif. Tuan-tuan, saya minta maaf. Apa yang saya nak cerita bukan detail seperti mana dalam kitab. Saya akan lalu kisah-kisah sebab kita nak fokus pada Isra wal Mi'raj. Kerana kisah Isra wal Mi'raj itu ada 3 bahagian. Yang pertama sebelum peristiwa, yang kedua masa peristiwa, yang ketiga setelah peristiwa. Kalau cerita dengan detail daripada mula sampai habis, insya-Allah tuan-tuan. Kerja tuan-tuan duduk dekat meja ni. Kerja tuan-tuan duduk kat kursi ni sampai hari. Jadi saya akan skip apa yang saya terpaksa skip kerana ada benda yang kita nak fokus. Tajuk kita hari ini ialah Beyond Signs of the Night Journey. Mana yang saya nak tuan-tuan fokus pada apa yang saya nak sampaikan. Sebab benda yang saya nak sampaikan mungkin kalau tak fokus akan berkelirukan. Awal-awal yang sebut mungkin bukan bidang tuan-tuan. Tuan-tuan
jangan risau. Apa yang saya nak sampaikan ialah apa yang telah saya buat kajian daripada pengajian saya. Saya saja cerita sikit tuan-tuan. Saya cuma dalam bidang pengajian Quran sekitar 5 tahun dekat Sarawak. Kemudian saya masuk universiti bukan lagi bidang agama. Itu dulu masuk bidang agama biasalah kita kan mau ayah channel. Kita masuk bidang agama, bila dah selesai bidang Quran, mak kata ayah nak ambil mana, nak ambil. Kita minat sains. Dulu kalau orang tanya nak jadi apa? Nak jadi saintis. Belajar agama ni saintis celah mana? Tuan-tuan, akhirnya diberi pilihan, saya ambil degree pure physics. Ada orang kata ambil subjek apa ni? Ini subjek cari pasal. Tuan-tuan, minat dia pasal, memang cari pasal. Ambil subjek hari pertama, lecture. Kelas apa dia? Kelas mechanical physics. Physics mechanic. Duduk dalam kelas tu, profesor cerita kuliah yang pertama, tuan-tuan, satu hapus tak faham. Kata, what is this? Confirm repeat saya depan ni. Tuan-tuan, tapi minatnya pasal habis semua 6 semester pengajian pure physics. Disebabkan minat saya sambung, saya buat master dalam nuclear physics. Saya buat research dengan glass batch detector, photoluminescent glass untuk detect nuklear dekat UPL. Ada satu benda yang dipatenkan dalam kajian yang saya buat, alhamdulillah. Cuma akhirnya Jepun sama kajian dan kita beli teknologi dari Jepun balik, tapi kajian kita. Dalam masa pengajian di UPM, saya ada buat kajian beberapa perkara berkenaan dengan beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Sebab itu yang kita nak cerita hanyalah perkara yang kita nampak zahir sains, yang sebalik daripada itu kita tak akan boleh jelaskan dengan sains. Nabi balik ke Taif dalam keadaan luka parah. Di Taif Nabi dibalik batu dari hujung kepala sampai kaki. Seluruh badan Nabi luka. Kasut Nabi telah bergenang dengan darah, bertakung dengan darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bergerak meninggalkan bumi Taif. Sepanjang 8 hari dakwah Nabi di Taif, seorang yang masuk Islam, Sayyidina Anas. Tuan-tuan, kalau pergi umrah, tuan-tuan pergi ke Taif. Ada orang kata, Ustaz, masalah apa dia? Kena ada edition Fispa, nak kena tambah sampai 50 orang pergi Taif. Dah lah pergi mahal. Memang Allah pergi mahal. Tuan-tuan pergi umrah lah pergi umrah. Tuan-tuan pergi 8 minggu 9 hari. Tuan-tuan duduk hotel jauh. Ada hotel dekat, dia pergi 12 hari dulu. 12 hari dulu pergi haji kan? Lalu 12 hari dulu pergi umrah. Itu buat apa kau? Mekah Madinah kosong, tak mau orang semua, tak mau pergi boykot, tak mau pergi mahal. Tolong pergi akhir Ramadan. Tahun lepas saya raya kat sana. Tahun lepas saya raya kat Masjidil Haram. Saya plan lepas semayang subuh nak takwih duduk dekat Masjidil Haram untuk tunggu salat Aidil Fitr. Takdir Allah, Allah bagi perut yang luar biasa. Dia buah ayam sikit memang dia nak berak. Ni tadi kes tu tadi, dia on the way mai tadi. Saya sampai di Kelapa ni, sampai dekat Kelapa ni, pada Kelapa ni. Masya-Allah, mana dah berpenuh. Mai nak berak kat tempat tuan-tuan ni sekali. Kata, tak apa, saya singgah cari share mana-mana tadi. Hari ni dia perut Allah Ta'ala bagi luar biasa. Ada orang yang tak ada berak, Allah bagi ujian tak ada berak, sulit pula. Kita Allah bagi ujian sentiasa boleh, kita bersyukur kepada Allah. Ada orang kata, Allah sikit-sikit nak berak, sikit-sikit nak berak. Tuan-tuan syukur kepada Allah. Ramai orang yang tak boleh nak keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sebelum tu tak mana lagi. Awak tiba-tiba main berak tu. Tahu tak? Solat ayat la ilaha illallah. Tuan-tuan, daripada
daripada Masjidil Haram keluar masjid, balik hotel sebab nak buang air. Masa tu kami sewa 4 tahun. Masa tu kami 4 orang. Kami pergi Ramadan sebelum akhir 4 orang. Saya, Datuk Awi Wix, lepas tu Syam di Aris Bilik, lepas tu Abang Rizal dan Umi. Kami 4 orang sebilik. Satu bilik kan, akhir Ramadan, harga dia satu malam 7,000. Kami duduk 10 malam 70,000. Tapi bukan duduk bilik pun. Bermula asar kita duduk di Masjidil Haram sampai subuh kita. Lepas subuh bangun semua masuk bilik, masuk dan selimut syahid sampai zuhur. Ini rutin kita sebab akhir Ramadan. Tuan-tuan, orang ramai luar biasa lebih pada haji. Kita pergi haji, kita tengok, kita rasa ramai. Tak, Ramadan lagi ramai. 10 akhir Ramadan tak ada kuasa. Siapa nak main buat umrah, siapa nak main raya, main raya. Tuan-tuan, sah sembahyang raya ketika mana hari raya Aidil Fitri daripada imam sampai ke belakang jarak sah 4 km. Saya ambil 4 awal ke bilik sebab sikit pun buang air, turun balik, lift buka sah. Alhamdulillah ada sah. Saya fikir orang belakang, orang yang buka lift sah pun. Dia buat sah dalam lift. Tuan-tuan pernah sembahyang dalam lift. Inilah sembahyang Al-Isra wal Mi'raj. Sah tinggal 1, sah tinggal 10, sah tinggal 8. Ini orang sembahyang dalam lift. Tuan-tuan, pusing belakang lift buka ada sah. Tuan-tuan nak asas sembahyang dalam lift, main sebelum akhir Ramadan. Tuan-tuan, ada orang stres. Ya Allah, ramainya. Awal lah ramai macam ni. Teruk nak turun sembahyang tarawih ramai baik sembahyang tak boleh. Teruk. Tuan-tuan tahu tak? Kerana itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dia buat dakwah? Supaya semua orang kenal Allah. Supaya manusia berpusu berjuta-juta mai menghadap Allah. Berpusu-pusu berjuta-juta hadir menyempurnakan perhatian kepada Allah. Tiba-tiba mai zaman kita, orang mai ramai. Kita tidak ya Allah, ramai dah kuat. Sekarang kita faham tak apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Nabi nak umat Islam daripada neraka Allah. Ramainya umat yang hadir, jutaan umat yang datang, itulah kehendak dan kerisauan Nabi. Dulu masa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi buat dakwah di depan Kaabah, seorang-seorang, tak ada siapa nak dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy telah menghalang Nabi, mencederakan Nabi, menghina Nabi, ludah Nabi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihalau dan telah dibuat seperti mana tak sepatutnya. Nabi pernah salat di depan Masjidil Haram. Nabi diletakkan perut oleh Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, perut unta diangkat letak ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh sembahyang langsung di Masjidil Haram. Dulu Nabi sendiri nak sembahyang pun susah. Tuan-tuan, tiba-tiba hari ini main juta kita sendiri. Orang main. Tuan-tuan, pasal Covid saya pergi Masjidil Haram. Ketika mana Malaysia kena Covid, nak pergi radius 10 km ke depan, saya mohon FTP. Masa itu main travel pass untuk keluar negara. Ada urusan perniagaan, maka dilepaskan oleh pihak immigration. Maka pada tahun 2020 saya terbang pergi dekat mana? Keluar pergi Mekah Madinah. Masa itu stay dengan hotel semua tutup. Saya duduk kat rumah kawan kami dekat Aziz, dekat Misfalah. Jalan kaki, hotel tutup, lengai, tempat Kaabah tersil. Tak boleh nak rapat. Solat jarak-jarak dengan Kaabah. Jalan pun jarak-jarak. Yang duduk tawaf boleh kira berapa orang betul. Kami antara yang tawaf ini duduk. Maksud itu menghamu yang betul. Sedih sebab kosong Masjidil Haram di rumah. Kita duduk bayang macam mana zaman Nabi dulu. Nabi buat umrah, Nabi bertawaf, Nabi berdakwah dalam keadaan Nabi keseorangan bersama dengan sekitar 40 orang para sahabat pada awalnya. Orang yang ke-40 masuk Islam ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kemudian setelah Nabi memperkuatkan dakwah secara terang-terang sehingga makin teruk penentangan yang berlaku pada Nabi. Nabi suruh sebahagian berhijrah ke Habsyah. Nabi masih berdakwah di kota Mekah. Teruk keadaan Nabi di pulau sehingga akhirnya Nabi ke Taif. Nabi disakitkan.
Nabi balik, Nabi tidur di rumah Sayyidatuna Ummu Hani pada waktu malam. Cedera Nabi belum kering, darah Nabi belum kering, luka Nabi belum kering. Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, mana rumah Ummu Hani hari itu? Kalau ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan pergi umrah, belah rukun Yamani, kita tak ada fikir mana sebab bersibuk dalam umrah. Kadang-kadang kita pun tak terfikir, kita tahu saya saja beritahu begini. Tuan-tuan, rukun Yamani sejajar dengan rukun Yamani, tuan-tuan pergi kawasan berhubung, tuan-tuan kena buat satu tiang ada tulis Abu Bakar. Di kawasan tiang itu kata ulama sirah ialah rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Ada lagi lah kan? Ada. Penting rumah tu. Itulah rumah yang malam Nabi tidur. Ketika mana Nabi berlinangan air mata, yang mana Jibril hadir menjemput Nabi ke Masjidil Haram. Kata Al-Imam Jalil As-Sayyidi, Al-Imam Ibn Hajar As-Qailani, ketika Nabi dijemput ke Masjidil Haram dalam keadaan luka di hati Nabi, dalam keadaan sedihnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di depan Hajar Ismail berlaku satu peristiwa. Dada Nabi dibelah, dada Nabi dibelah, dada Nabi dibelah, dikeluarkan hati, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan dua perkara. Tuan-tuan, kalau dua benda yang ada pada kita, maka kita akan jadi orang paling bahagia dalam dunia. Apa dia? Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Ilmu yang menyebabkan kita mengenal Allah dan faham makna dan maksud kehidupan. Hikmah ialah keadaan, kefahaman yang menyebabkan kita sedar setiap benda yang berlaku dalam ujian kehidupan. Masalah kita bila diuji, kita apa dia? Bukan ujian tu, masalah kita tak sedar. Masalah kita tak sedar. Saya minta maaf, saya sering minta maaf. Kadang-kadang sedar kita lambat sikit, sebab mulut kita lagi laju pada otak. Saya minta maaf. Mulut kita kadang-kadang lagi laju pada otak. Mulut jalan dulu, bawa otak naik dia. Dia macam kilat. Kilat ni lepas tu bau kan. Macam tu. Bila main ujian, kadang-kadang kan besar ujian. Orang tengok tak ada apa tu. Kita baru keluar di BKL, nak balik rumah, tiba-tiba kereta masuk, nak masuk di BKL, tak bagi signal. Kita sikit ni yang tunggu, alah kita mana kena bayar ke bagi signal. Bagilah signal sikit nak masuk. Kalau bagi signal pun dah keluar, tak ada tunggu. Boleh tak? Matilah Allah. Signal dia Allah bagi. Signal punya pasal salah cakap. Signal punya pasal darah bergerak. Kadang-kadang signal punya pasal kita tahu iman kita tak malam. Benchmark iman yang sempurna ada pada Rasulullah SAW. Orang yang paling sabar dalam kehidupan dunia ialah Rasulullah SAW. Setelah apa Quraisy buat dekat Nabi, orang Taif buat dekat Nabi, tak ada satu orang keburukan Nabi pada mereka. Nabi SAW dibasuh dada Nabi, walaupun dada itulah dada paling bersih. Itulah dada yang paling mulia. Itulah jantung yang paling bahagia. Tetapi this is the preparation to meet Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan bertemu Allah memerlukan jiwa yang tenang dan bahagia. Kita semua nak salat, ada dua keadaan yang paling penting untuk kita mengaji. Yang pertama, syarat sah salat. Yang kedua, syarat makbuliyah salat. Syarat sah salat zahir, daripada penyempurnaan rukun salat, benda ni zahir. Tapi syarat makbuliyah salat, penerimaan takmir. Ramai orang yang cantik dan zahir dia, tetapi masalah kat sini. Saya minta maaf tuan-tuan, khusyuk dalam salat bermula bukan daripada wudu. Khusyuk dalam salat bermula daripada rezeki yang masuk dalam mulut. Rezeki yang masuk dalam mulut itu permulaan khusyuk dalam salat dan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita masih belum khusyuk dalam salat, kita istighfar banyak-banyak dan kita betulkan balik muamalat kita, muasyarat kita, akhlakiyat kita, sehingga akhirnya hubungan kita betul dengan Allah pada hakikat luaran dan jasad dan rohaniat kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menerima makbulkan salat. Nabi SAW masih ada Jibril disiapkan nasihat berbinatang.
yang disebut dalam hadis itulah buraq. Daripada kecil kita dengar pasal buraq. Apa makna buraq? Buraq daripada perkataan al-barqun. Barqun makna dia kilat. Kilat laju tak laju? Kilat pastinya laju daripada bunyi. Kilat bukan cahaya. Kilat is electric wave. Kilat is electric form of electric flows. Tuan-tuan, macam mana kilat berlaku? Kilat berlaku apabila molekul air dalam awan bergeser membebaskan free of electron. Tuan-tuan, part ni saya minta tuan-tuan fokus sebab sekali lagi dia hilang. Kalau tuan-tuan tak faham, minta tolong kat tangan ni. Takut saya seorang dalam dunia ni tiba-tiba tuan-tuan termenung tengok what is this. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham, tolong hentikan saya supaya saya boleh ulang balik, supaya kita dapat manfaat, kita semua faham ramai-ramai. Buraq daripada perkataan barqun. Barqun makna dia kilat. Kilat laju dia 1/3 laju cahaya. Laju cahaya 2.98 kali 10 kuasa 8 liter per saat. Ini laju cahaya. Kita bundar sekarang cerita berapa laju cahaya. Dalam bahasa mudah faham, laju cahaya 300,000 kilometer sesaat. Ini laju cahaya. Maknanya kalau saya ambil torchlight, saya buka, sesaat 300,000 kilometer, 2 saat 600,000 kilometer, 3 saat 900,000 kilometer, 4 saat 1.2 juta kilometer. Ini laju cahaya. Laju buraq 1/3 laju cahaya. Maknanya laju buraq minimum kita anggap 100,000 kilometer sesaat. Ini laju buraq minimum. Kenapa saya kata minimum? Kita semua cinta daripada tanah, betul tak? Kita semua manusia, betul tak? Ke ada Pokemon? Ada? Pokemon ke Digimon ada? Tak ada, insyaAllah. Maknanya kita semua manusia. Kalau kita lupa lari sekali lagi, sama laju? Kan sama laju? Bola pujuk, sontok sama. Tuan-tuan, tak sama. Sebab apa? Kita ada ability kita masing-masing. Tuan-tuan, kalau lupa lari kucing sama dah. Tak pernah lupa lari kucing. Anjing. Sebab tu kalau lupa anjing dia lari kan. Sebab kalau lari memang kita kalah, insyaAllah. Tapi memang nama anjing asal nak lari. Tengok asal nak lari. Lari tu permulaan musibah. Anjing bermusibah lagi. Lari musibah. Sebab apa? Anjing dia kejar yang paling laju. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan lari. Saya pernah buat eksperimen ni. Saya balik mengaji dengan adik saya. Doa, bukan Quran, dia doa. Terus zikir Allah. Saya kata adik saya jangan lari. Lari siap. Dia lari. Dia lari, saya lari. Otomatik kami sama-sama lari. Bila dua-dua lari, anjing tu pun lari. Anjing tu kejar, 2 ekor. Patutnya anjing tu mesyuarat kan. Kelikan seorang ekor, seorang negara ni. Tak, anjing tu tak mesyuarat. Anjing belikan hak paling laju. Ternyata adik saya lari lebih laju. Dia potong saya, saya kata habis itu. Rupanya dah, anjing tu pun potong saya. Saya bilang anjing dah potong saya mati. Masya Allah, I'm safe. Adik saya lari dengan saya kata, kena orang saya. Dia terkejut dan longkang. Anjing tu terkejut tak? Tak. Anjing tu tengok kan. Saya ingat anjing tu gelap. Pada muka. Lari bobok. Anjing tu patah balik. Anjing tu patah balik ke arah saya. Saya lalu sebelah anjing tu. Saya tengok muka anjing tu tengok muka saya. We look at each other. Lepas tu anjing tu pun pergi. Saya pun jalan. No fight. Tuan-tuan, hakikatnya anjing saja digempak. Bukan nak lihat pun. Tuan-tuan, itu baru anjing. Kelajuan anjing agak-agak sekitar bawah. Mungkin kalau laju pun dia beri 60 km sejam laju kan? Laju 80 km sejam. Habis kalau lupa lari dengan 50 km, nampak 5, jangan cuba-cuba lari.
Tak apa, lari mati tak lari pun mati. Mati dalam keadaan berperuah kami. Tuan-tuan kita balik ke Burak ni. Kalau laju minimum Burak 100,000 kilometer per saat, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1,200 kilometer. Allah firman dalam surah Al-Isra ayat nombor 1, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah daripada apa yang orang kafir sifatkan, yang asra memperjalankan hamba dia. Allah tak kata yang menghantar Burak memperjalankan hamba dia. Tak. Allah kata kami yang memperjalankan hamba kami. Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Burak. Burak asbab, Burak perantara. Allah tak perlukan Burak pun untuk memperjalankan Nabi. Tuan-tuan, kita akan tengok pada episod yang seterusnya nanti. Kenapa? Burak hanya berlaku, hanya bawa Nabi dalam peristiwa Isra. Burak tak terlibat dalam peristiwa Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj ini dua perjalanan. Isra daripada Masjidil Nabawi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Mi'raj Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Ini Mi'raj. Tuan-tuan, Allah firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Masjid berjalan ke hamba-Nya. Lailan, pada waktu malam, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang mana kami berganti malam ni. Kita pause dulu. Ayat yang penting. Tuan-tuan, ayat Isra dalam surah Al-Isra, ayat Mi'raj dalam surah An-Najm. Dua surah yang turun pada masa berbeza. Al-Isra turun pada waktu lain, Mi'raj turun pada waktu lain. Ini ayat Al-Quran yang membicara tentang dua peristiwa yang berlaku pada semalam. Dan Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak sekitar 1,200 km. Okey, baik. V equals to S over T. Okey, buat tenang kan? Velocity equals to displacement over time. Ingat lagi tak? Kita kata 5. Kita nampak. Tuan-tuan, tak belajar fizik, belajar sains. Confirm semua belajar sains. Ingat lagi tak? Tak apa, kalau tak ingat, kita tengok betul. Saya kasih banyak lagi. Velocity V equals to S displacement ataupun sesaran ataupun jarak dekat over masa. Sekarang kita nak cari berapa masa yang Nabi ambil daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kelajuan Burak 9,000 km per saat. Okey, T, kita tukar T equals to V over S. Okey, tuan-tuan, pegang kalkulator. V velocity Burak 100,000 km per saat bahagi dengan jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,200 km. Jadi berapakah masa? Sekitar berapa? Apakah sekitar berapa? 83.333. Maknanya sekitar 83 saat. Benar. Nabi naik Burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Nabi direct flight tanpa transit, maka perjalanan malam Nabi hanya sekitar 83 saat one way. Tapi Nabi ambil flight return. Maknanya kalau flight one way seminit 23 saat, kalau flight return maknanya perjalanan malam Nabi, perjalanan saja Mi'raj Isra saja sekitar 2 minit 46 saat lebih kurang. Ini perjalanan saja, Isra saja, belum Mi'raj benar. From earth to earth, daripada bumi ke bumi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dicontohkan Imam Ibn Hajar sekali lagi. Ketika Nabi bangun daripada tidur, dikejutkan oleh
oleh Jibril. Tuan-tuan, Nabi semua tak tidur. Ya, mata Nabi pejam, air mata Nabi berlinangan, hati Nabi tak pernah tidur. Itulah manusia yang paling jaga, yang tak pernah tidur kerana rusia iman. Itulah Rasulullah. Nabi dikejutkan Jibril bangun, Nabi dibersihkan dada Nabi, Nabi dinaikkan dengan buruk. Tuan-tuan, macam mana rupa buruk yang Nabi sifatkan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Al-Sayyidi membahaskan tentang sifat buruk. Tuan-tuan boleh bayangkan apa cara rupa buruk. Walaupun kita dekat Malaysia ada buruk oil. Tuan-tuan, buruk oil. Kat mana ada buruk oil? Kedah ada, KL tak ada. KL tak ada, sampai Kedah buruk oil. Tuan-tuan kita singgah insya-Allah. Laju kita. Tuan-tuan boleh cecah sampai 1000 km sesaat insya-Allah. Tuan-tuan, buruk oil. Gambar apa? Gambar kuda. Dah, gambar buruk. Sebab Nabi cerita, buruk rupanya macam kuda, tetapi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Saiz buruk lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Maknanya buruk keadaan dia sedang-sedang. Nabi nak naik kuda. Kalau naik kuda, kita biasa naik kuda. Di KL ada kuda. Ada kuda kan? Masya-Allah, semua ride. Tak semua ride. Masya-Allah, yang ride kuda tahu lah. Kita nak kena pijak setirak tu, lepas tu kena melonjak naik tinggi kuda kan. Maknanya susah juga, tinggi juga nak naik kuda ni. Tapi Allah Ta'ala jadikan buruk sedang dan selesa untuk Nabi Ram. Dan Nabi cerita buruk pada saya. Saya buruk macam mana? Betul? Kita tengok unicorn. Unicorn ni fantasi, tak? Unicorn sayap kat depan ada tanduk. Buruk, Nabi tak cerita ada tanduk. Nabi cerita sifat dia macam kuda. Buruk yang Nabi tunggangi, Nabi cerita sayap dia dua di belakang paha. Maknanya sayap buruk bukan ke depan, sayap buruk dekat belakang. Tuan-tuan, benda ni susah kita nak cerita kat orang bukan Islam. Sebab apa? Orang bukan Islam kata, buat apa kami nak percaya kat buruk kalau hamba tak percaya unicorn. Uish, ni juga kita nak sembang benda ni. Jadi untuk orang bukan Islam, kita nak sembang benda ni. Nabi SAW menceritakan sifat buruk. Nabi tak kalkulit laju macam kita kalkulit dulu. Bila sahabat tanya Nabi tentang kelajuan buruk, Nabi sebut kelajuan buruk sejauh mata memandang, selangkah buruk sejauh mata memandang. Tuan-tuan, macam mana nak faham sejauh mata memandang? Maknanya pandang sampai, bahasa Buddha, pandang sampai, ini sejauh mata memandang. Nampak je sampai, ini sejauh mata memandang. Tuan-tuan naik kuda, kita kereta pun dayak. Tuan-tuan bawa gelap pula tetal. Kalau tuan-tuan bilang hari saya tak sampai lah, saya tak mandi. Tetal memang tak mandi gelap pun. Kalau tak ada, insyaAllah ada sifat takut tu ada lagi. Walaupun naik kuda ada lagi takut-takut. Sebab apa? Banyak kali dah apa? Banyak kali dah beling. Itu naik kuda dengan kelajuan yang tak laju sangat. Walaupun naik kuda rasa laju, masa laju pun tak gila ni, laju. Tengok video cakap lagi mana? Lagi dah baik Allah. Tuan-tuan, Nabi naik buruk dengan kelajuan yang luar biasa pada waktu malam yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Laju buruk. Tuan-tuan, saya nak tanya siapa yang sering nak cerita The Flash. Tuan-tuan perasan kalau The Flash gerak, apa jadi kat keliling dia? Slow. Bila The Flash laju, keliling dia slow. Dalam fizik, konsep ini dipanggil time dilation. Apabila kita buat satu benda laju, benda yang akan jadi slow. Dan ini keberkatan. Ini bukan cerita sains lagi, ini cerita keberkatan. Allah sebut ayat Quran tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci yang memperjalankan hamba dia, Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Untuk dalam keadaan kata Allah kami berkati sekeliling dia. Tuan-tuan, inilah makna berkat. Berkat makna dia
walaupun masa pendek, kita kalkulate tadi hanya sekitar 3 minit masuk perjalanan Nabi, tapi kerana keberkatan masa tu banyak Nabi dapat malam tu. Kalau tak berkat, banyak masa, apa mana nak? Semua. Kadang-kadang kita baca pukul 8, kita baca pukul 5. Hari tu macam tak settle, benar kita langsung ada panjang pun tak settle apa pun. Kemudian istighfar dia banyak, mana benda tu tak berkat. Berkat, masa pendek, banyak kerja settle. Bagi masa 2 jam yang ada, habis semua benda settle dia buat. Allah beri keberkatan masa dia. Bukan berkenaan kelajuan dia, tapi keberkatan dia. Keberkatan datang macam mana? Ayat tadi surah apa? Keberkatan datang, subhanalladzi asra bi'abdi. Perjalanan hamba, itulah berkat. Hamba ni apa dia? Orang yang sentiasa taat pada Allah walaupun bertentangan dengan nafsu dia, bertentangan dengan jiwa dia, bertentangan dengan kehendak dia. Dia taat Allah. Ini orang yang berkat. Allah akan hadirkan keberkatan sempurna pada dia kerana ketaatan dia pada Allah. Burak bawa Nabi meninggal banyak tempat sehinggalah lalu di satu kawasan, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala anhu, Nabi melalui satu kawasan yang Nabi membau wangian yang cukup luar biasa, yang Nabi tak pernah bau wangi itu. Nabi tanya pada Jibril alaihissalam, ya Jibril, bau wangi sangat ni? Jibril kata, ya Rasulullah, kita baru lepas lintas kubur Masyitatul Fir'aun. Imam Ibn Kathir kata, ya Rasulullah, kita baru lepas singgah lalu kubur Masyitatul Fir'aun. Kita pause sekejap dalam peristiwa Masyitah. Apa makna Masyitah? Masyitah maknanya tukang sikat rambut. Kita boleh letak nama anak kita Siti Masyitah, Siti tukang sikat rambut. Tak ada masalah lah. Sebab apa? Kita bukan natijah kat barbershop tu. Kita meletakkan kisah ni pada peristiwa keimanan wanita tukang sikat rambut Firaun. Walaupun nama dia tak disebutkan dalam riwayat, Nabi tak cerita nama dia siapa. Kerana tak diberitahu kepada Nabi nama dia siapa. Dia cuma dikenali sebagai The Fir'aun Hairdresser, tukang sikat rambut Firaun tu ya. Hari tu Masyitah sikat rambut anak Firaun. Sikat tu jatuh, Masyitah ambil. Masyitah kata bismillah. Anak Fir'aun dengar. Anak Fir'aun kata, wahai Masyitah, bismillah dengan nama Tuhan ayah aku lah. Masyitah yang menyembunyikan iman dari kita semua, bila hari itu anak Fir'aun cakap macam tu, dia telah mengeluarkan yang hak. Kenapa? Tanda hamba dia akan bercakap betul walaupun kadang-kadang terpaksa berdepan dengan kepahitan kebenaran itu. Anak Fir'aun kata, bapa aku ke? Tak, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Anak Fir'aun kata, aku beritahu bapa aku. Tuan-tuan, anak Fir'aun beritahu dekat Fir'aun. Fir'aun ketawa. Fir'aun kata, biarkan dia, siapkan satu kawah besar. Maka dia siapkan satu kawah. Kata Al-Imam Ibn Kathir, besarnya kawah tu boleh buat seekor lembu masuk dalam tu. Besar kawah tu, dia letak minyak panas, dididihkan minyak tu. Fir'aun kata, panggil semua Masyitah dan anak-anak dia. Riwayat berbeza pandangan berapa ramai anak Masyitah. Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Anak Masyitah berbeza pandangan di kalangan para ulama. Tapi anak dia ramai, sehinggalah Masyitah bawa anak-anak dia berdepan dengan Fir'aun. Kezaliman satu orang lelaki yang mengaku Tuhan. Kata Fir'aun, bukankah aku Tuhan kamu? Masyitah kata, wallahi Allah Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhanku, Allah Tuhan kamu. Masyitah bila cakap macam tu, Fir'aun ketawa. Dia kata, ambil anak dia seorang, campurlah dalam kawah. Tuan-tuan, anak dia dibakar, direbus dekat dalam minyak yang mendidih tu, dalam keadaan hidup-hidup. Kita bayangkan anak yang dibesarkan. Kita tengok anak kita kena eczema pun kita rasa sedih, tak boleh tidur malam kan. Anak kita kena eczema, bergamu pagi malam, hamil berkudih badan, tak boleh nak tidur kita sebab dia sakit kan. Dia sakit, kita tak boleh nak tidur sebab kita nak tengok dia besar dengan sihat. Sayyidatuna Masyitatul Fir'aun pun sama. Dia ibu, sifat keibuan dengan segala keinginan cinta dan kasih sayang melihat anak besar di depan mata dia. Anak itu terpaksa direbus dalam minyak panas kerana iman dia, dan anak itu pun mati. Fir'aun kata, sekarang kau yakin aku Tuhan ke tak? Fir'aun bila cakap macam tu, Masyitah kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk fa'buduh, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu, sembah dia. Fir'aun kata, ambil seorang lagi, buang lagi dalam tu. Tuan-tuan, seorang
seorang Masyidah tengok anak dia direbus di dalam minyak panas dan bergoncang jiwa Masyidah. Tuan-tuan, ini harga iman. Allah sedang tunjukkan perkara ini kepada siapa? Nabi SAW. Bukankah Nabi dalam keadaan hati terluka? Nabi sedang diisrakan dalam keadaan hati yang terluka. Hati Nabi dalam keadaan sakit, jiwa Nabi dalam keadaan sedih. Umat ni sedang buat Nabi SAW penat. Umat ni sakitkan hati Nabi. Nabi kematian isteri Nabi, Nabi kematian pakcik Nabi. Nabi tak pernah tengok muka ayah Nabi. Nabi hanya sekejap duduk dengan mak Nabi. Kesedihan menjelang dalam kehidupan Nabi. Nabi sedih, tetapi Nabi orang yang paling bahagia kerana Nabi sentiasa menyandarkan ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci hamba. Kunci hamba ialah balikkan hati kepada Allah. Siapa pun kita, jangan letakkan sandaran kepada makhluk. Jangan tunjuk sebab dia ni lah jadi macam ni, sebab orang ni lah aku jadi macam ni, aku stres sebab dia ni lah, kalau bukan sebab dia aku tak kena macam ni. Dah. Allah yang jadikan benda ni pada kita. Qul, katakan la yusibana, sekali-kali tidak akan dikenakan, ditimpakan ke atas kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis ke atas kami. Semua yang kena kat kita, masalah yang sedang kita lalu, yang tak settle sampai hari ni, yang sedang kita sakit saat yang ketiga ni, masalah tu ditulis di Lauhul Mahfuz Allah Ta'ala. Huwa maulana, Allah dia tinggal kita sedang uji kita sekarang, kita sedang nilai kita semua. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang beriman itu meletakkan sandaran tawakalnya. Tuan, Allah nak ajar Nabi, lihatlah wanita ni, wanita meletakkan segala sandaran terus kepada Allah. Tuan, saya ingat masa umur 10 tahun dulu sekolah, kami pergi camp kepemimpinan, pengawas. Dekat camp tu, saya ingat waktu bahaya anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, memori laju kan. Apa yang dia ingat masa tu, insyaAllah dia ingat sampai tua. Tuan-tuan, kita semua ada memori kita yang kita tak boleh lupa sampai hari ni. Ini antara satu benda yang saya tak boleh lupa. Camp kepemimpinan yang sekolah Anjur. Masa camp tu, semua kena berdiri. Lepas tu pegang tangan orang sebelah. Dekat depan ada meja tu ada lirik lagu. Lirik lagu. Masa tu dah jam 4 tu sekolah kampung. Saya sekolah dekat SKS, Sekolah Kebangsaan Sikh kan. Sikh tu. Sekolah kampung kan, pergi camp. Ui, lagu orang putih. Lepas tu facilitator music, kami semua menyanyi kan. Pegang tangan kawan-kawan, nyanyi syok nak faham. Tuan tahu lagu apa? Ini lagu zaman 70-an. Lean on me when you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till you're gonna need somebody to lean on. Pernah dengar? 70-an ni lagu ni. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya tak pernah dengar kan? Masya Allah, kita maaf kan, tanya pasal lagu pula. Betul? Bukan faham sepatah pun, tapi semangat sajalah. Facilitator semua nyanyi. Sampailah masuk universiti, belajarlah sikit bahasa Inggeris. Tiba-tiba lagu ni keluar. Ni lagu masa belajar sekolah ni. Kita pun dengar balik kan. Masa tu faham dah sikit lirik dah. La haula wala quwwata illa billah. Lirik salah, macam mana hidup nak betul kan? Kalau lirik pun dah salah, macam mana hidup nak betul? Kalau motivasi dah salah, macam mana hidup nak betul? Lean on me, bersandarlah pada aku. When you're not strong, bila kamu tak kuat, I'll be your friend, aku akan jadi kawan kamu. I'll help you carry on, aku akan bantu kamu untuk teruskan perjalanan ni. Untuk it won't be long, tak lama lagi dah, till you gonna need, sehinggalah kamu perlukan somebody to lean on. Orang lain pula untuk kamu bersandar. La haula wala quwwata illa billah. Bila masalah nak settle, lepas bersandar orang ni, bersandar orang ni. Tuan-tuan, bersandar kepada yang lemah, roboh. Bersandar kepada yang lemah, roboh. Isteri sandar dekat suami, roboh rumah tangga.
Suami sandar kat isteri, roboh rumah tangga. Mak ayah sandar pada anak-anak, roboh rumah tangga. Anak-anak bersandar pada mak ayah, roboh rumah tangga. Minta maaf, kerajaan bersandar, pemimpin bersandar pada rakyat, roboh negara. Ini yang Nabi ajar pada Jibril ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan Masyidah. Masyidah ada anak, Masyidah tahu anak tu siapa punya? Allah. Anak tu siapa punya? Allah. Allah memiliki segala-galanya. Allah pemilik segala-galanya. Sebab tu bila Masyidah melihat anak dia satu-satu dibakar, dibunuh, dimatikan dalam minyak panas, hati dia sedih. Kerana itulah sifat manusia. Kehilangan itu kesedihan, tuan-tuan. Sebab tu tak ada apa yang ada pada kita. Kita punya harta, mata, telinga, hidung, kaki kita. Yang Allah bagi pada kita, Allah punya semua. Kalau semua kita punya, siapa nak rambut dia jadi putih kan? Kita tak mau rambut kita beruban, insya-Allah tiba-tiba beruban. Kita pun tak mau muka kita tumbuh jerawat, tiba-tiba tumbuh. Sebab muka tu Allah punya. Jangan nak kata, tak handsome. La ilaha illallah. Itu Allah Ta'ala punya. Allah serahkan kita pada diri kita walaupun saat hancur kita. Sebab Allah sentiasa jaga kita. Allah jadikan kuku dan gigi tak sama. Kalau Allah Ta'ala bagi gigi macam kuku, agak-agak macam mana? Lupa potong gigi, lupa kepit gigi. Tu dia orang main macam gigi lah. Main film macam ni gigi. Kan? Lupa potong gigi. Bukan tak kan? Allah tahu manusia. Inilah sifat dia yang Allah jadikan sempurna. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. O मेरे बंदे, मैं तो तेरे रब था, क्यों मुझे छोड़ के चला गया? Wahai hamba-Ku, bukankah aku Tuhan kamu? Kenapa kamu berpaling daripada aku? Kenapa kamu lari dan tinggalkan aku? Bukankah aku menciptakan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada tak mana cacat celah daripada penciptaan aku pada kamu? Tak ada kan? Kenapa kamu masih lari dan tinggalkan aku, kata Allah. Dan sebab tu Allah nak ubah hati Nabi. Allah sengaja jadikan cerita Al-Isra' Nabi lalu kubur Masyidah. Allah Ta'ala cerita tentang Masyidah kepada Nabi melalui Jibril. Jibril kata akhirnya tinggallah Masyidah dengan bayi yang kecil, berada atas dukungan Masyidah. Bayi ini dengan Masyidah, Firaun kata, wahai Masyidah, terjun masuk dengan bayi-bayi itu ke dalam. Masyidah menangis. Masyidah kata, wahai Firaun, aku ada satu permintaan. Aku ada satu permintaan. Firaun kata, sekarang mau nak nangis? Sekarang mau nak menyesal? Bukan. Wahai Firaun, seandainya aku terjun nanti, aku mati, anak-anakku semua dah mati. Aku cuma nak minta satu je. Tolonglah himpunkan kami semua di dalam satu liang yang sama. Tanamlah kami semua bersama-sama. Kerana aku harap nanti pada hari kebangkitan Allah bangkitkan aku bersama-sama dengan anak aku di negeri akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, agak-agak ke akhirat nanti kita bangkit mana di keluarga kita semua. Suatu persiapan akhirat sekarang ni, Al-Isra' wal Mi'raj ni bukan cerita-cerita. Kita ingin reflect kehidupan kita. Dia bukan hanya perjalanan Nabi, tetapi inilah perjalanan hamba. Asra bi'abdi. Hamba itu bukan hanya Nabi, tapi siapa saja yang meletakkan kehidupan dalam ketaatan kepada Allah sempurna, itulah hamba yang Allah sebut dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama ni. Keberkatan hanya hadir apabila kita menghadirkan diri sebagai hamba. Tuan-tuan, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Saya pendekkan cerita sebab tak naik lagi ni, tak Mi'raj lagi, baru nak sampai Masjidil Aqsa. Sampai di sana Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Junaid As-Suyuti berbeza pandangan. Nabi imamkan seluruh anbiya salat dulu ke Nabi Mi'raj dulu? Imam Ibn Hajar lebih berpegang kepada Nabi Mi'raj dulu. Lepas tu baru Nabi turun dan imamkan para anbiya. Tetapi Al-Imam Junaid As-Suyuti berpegang pada pandangan yang satu lagi. Sebenarnya tak ada masalah. Nabi imam dulu ke, Nabi imam kemudian ke, itu bukan satu hal. Tetapi sebenarnya yang Allah bentangkan dalam ibrah Nabi mengimamkan seluruh para Nabi ialah Allah nak beritahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cuba tengok belakang. 124,000 para Nabi daripada Nabi Adam yang kita cerita tadi. Sehinggalah engkau, wahai Muhammad, Nabi-Nabi ini telah melalui kehidupan seperti mana kehidupan yang sedang kau lalu. Bahkan ada yang lalu lebih teruk lagi. Ada yang dibelah dua mati, ada dipancung kepala, ada dipijak perutnya,
ada dibunuh oleh kaum dia, ada dihina oleh kaum dia, ada direjam dengan batu. Seluruh Nabi-Nabi ini telah melalui susah payah mujahadah yang sedang kau lalu sekarang ni, wahai Muhammad. Allah nak legakan Nabi supaya Nabi tak rasa dia keseorangan dalam ujian tu. Tuan-tuan, kita jadi depressed sebab apa? Kita rasa kita seorang yang kena uji. Tak ada benda tension tu. Kita duk kata, aku yang kena asyik aku yang kena apa, semua kena asyik aku yang oleh tak kena dia, aku kena lah. Tuan-tuan, kita rasa sebab dia dengar lagu Akon. Dengar lagu Akon? Tak tahu juga. Tak tahu lagu apa? Lagu apa tak? Lonely, I feel so lonely, I have nobody, I on my own. Bukan tu zaman kita lah. Lepas tu lonely, rasa alone. Nobody understand me, I just feel burden in my heart. Nobody knows me, even my mom, my dad, my friend, nobody understand me. I leave myself in my world, nobody knows me. Banyak sangat tengok drama jadi gitu kan. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, ni TV dah didik umat ni. TV dah didik umat ni. Tengok cerita dia guru banyak sangat. Tu jadi mesti kira lagu ni. Tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa kita keseorangan dalam ujian sebab kita tak tahu orang lain teruk lagi kenapa kita. Sebab Allah bentangkan seluruh Nabi-Nabi kepada Nabi Muhammad. Dan beritahu, wahai Muhammad, you are not alone. Kamu tak keseorangan dalam ujian. Apa yang sedang kamu lalu telah dilalui oleh seluruh Nabi-Nabi ini. Bahkan sebahagian mereka lalu lagi teruk pada ni. Wahai Muhammad, this is the way to your Lord. Ini jalan kepada Tuhan. Tuan-tuan, satu bila kita diuji, benda paling susah senyum tu. Kawan kita kalau stres dia boleh tengok muka dia kalau dia senyum. Tuan-tuan, masalah dalam ujian kita tak sedar kita diuji oleh Allah. Bila kita tengok orang yang jadi punca ujian, kita mula marah orang. Kita duk elok-elok bawa kereta, baru beli plastik tak buka lagi kereta. X90 baru keluar, dah lama setahun tunggu. Dapat kereta, keluar daripada showroom, kena langgar tu. Betul. Baru 5 minit aku pegang kereta ni. Bukan salah kita tak salah pun. Kita keluar dia belakang. Allah wala quwwata illa billah. Berderau darah tuan. Kita keluar pada kereta. Kita kacang tayar kereta dia. Tak nampak lah. Kalau nampak tak aksiden. Sebab tak nampak tu dia langgar. Kalau dia nampak, insya-Allah dia tak langgar. Tapi sebenarnya aksiden tu dah ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun lepas. Kalau kita sedar benda ni, yang keluar daripada mulut kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Bukan. Ini kan perintah Allah. Allah suruh dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibah, apabila kamu ditimpakan dengan masalah, musibah, maka bacalah daripada Allah, kita datang kepada Allah kita balik. Bila kita sedar dalam ujian ni, maka kita sedar Allah menilai kita, insya-Allah kita takkan rasa keseorangan. Bukan aku seorang isi dalam dunia ni. Bukan aku seorang ada X90. Relax lah. Pergi balai buat report. Lepas tu claim insurans, dapat bonet baru. Tapi lepas 3 bulan, aku dah tunggu setahun, tambah 3 bulan pula. Ujian kita, kesabaran dalam ujian itulah pahala yang dicantik. Kita yang order sebenarnya kita tak sedar. Apa sahaja kita order lah. Tak pasal lah kita doa. Antara doa yang tak pernah tinggal, yang Nabi SAW minta supaya kita tak pernah tinggal. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Untuk mak ayah kita. Apa kita doa mula-mula ni? Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan kami dosa-dosa kami. Kadang-kadang kita baca tak sedar pun. Kadang-kadang kita baca bukan serius pun. Sebab kita baca, kena baca. Sebab habis semayang, kita tak sedar kita baca. Allah serius nak ampunkan dosa kita, walaupun kita tak serius minta ampun daripada Allah. Macam mana cara dia? Allah jadikan sebab untuk kita bersabar, dan asbab kesabaran keampunan Allah. Allah baik aksiden. Aksiden. Allah. Ya Allah, salah. Saya pernah tengok dekat Saudi, dekat Jeddah, kami makan dekat satu restoran, ada satu kereta, dia main dengan, dia parking
dia block kereta orang. Kereta semua duduk parking ni, kita dia block. Ini kerja tuan-tuan lah ni. Bukan kerja di PKL. Alih ni, tu yang PSG, silap-silap. Alih majlis bandara kan. Alih kita klaim-klaim tayar itu, majlis bandara, itu di PKL lah. Di PKL lah. Tuan-tuan, dekat Saudi, berada tu dia boleh parking block. Dia parking block orang kena parking. Jadi, yang berada di anak kereta ni, dia tak tengok kata blok sembang sampai buka pintu masuk start engine. Dia pun reverse. Hentam kereta yang parking belakang ni. Allah! Betul, dia pun turun, dia pun tengok tempat pelalanggang. Kereta tu, hak baru beli tu, plastik tak keluar ni. Hak yang blok. Berada yang keluar berada tu tukang kepala macam ni. Saya tak tahu lah dia pun sembang apa. Saya kata, ya Allah, tambah ujian ni. Enggak, Allah tak nak jauhkan kita. Tiba-tiba tuan-tuan, duduk tengah sembang ni, Allah kereta depan blok, depan pula, la ilaha illallah. Tuan-tuan, combo dia dapat hari tu. Depan belakang Allah bagi. Macam ni kepala. Tuan-tuan, kita nak ujian ni, tapi cuma kita tak sedar. Kita minta berdoa pada Allah, kita sedang minta apa? Kita sedang minta ujian untuk keampunan Allah kepada kita. Orang yang sedar, inilah hamba. Nabi SAW, Allah nak sedarkan Nabi, bukan Nabi seorang dalam ujian ni. Allah Ta'ala datangkan Nabi-Nabi dulu dan mereka telah diuji. Tuan-tuan, Buraq diikat dekat Masjidil Aqsa. Buraq diikat di Masjidil Aqsa. Sebab apa? Buraq tak ikut dalam peristiwa Mi'raj. Habis tu Nabi Mi'raj naik apa? Nabi hanya Mi'raj dengan Jibril alaihissalam tanpa Buraq. Berapa laju Buraq tadi? 100,000 km sesaat. Tuan-tuan, kelajuan ni tak layak menembusi langit. Sebab apa? Tuan-tuan, kita balik pada sains sikit lah. Kita duduk dalam galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti, Milky Way. Milky Way, tuan-tuan, diameter dia hujung ke hujung 100,000 tahun cahaya. Hujung ke hujung Milky Way 100,000 tahun cahaya. Saya tak kata kilometer kan, saya kata tahun cahaya. Apa itu apa satu tahun cahaya? Gunalah kilometer, senang sikit nak imagine. Bukan tak mau guna, tak boleh guna. Sebab tu kita letakkan satu lagi unit yang nama dia tahun cahaya. Satu tahun cahaya berapa kilometer? Okay, kita buat sikit calculation. Satu saat cahaya 300,000 kilometer. Satu saat cahaya. Satu minit cahaya 300,000 kali 60. Satu jam cahaya kali lagi 60. Siapa nak tekan kalkulator? Nak tengok berapa keluar? Puan tekan kalkulator. Okey ya, tekan lah. 300,000 kalau 1 minit cahaya kali 60. 1 jam cahaya kali lagi 60. 1 hari cahaya kali